dari Dewan Sekolah Izzuddin Shah, kami bawakan program Cambah Minta Jabatan Penerangan Negeri Perak 2022. Baik, kita bawakan moderator anda, Gadingan, Farhan dan juga Nono. Dan barisan panel kita daripada PDRM Perak, dipersilakan Inspektor Marshila. Dan seterusnya daripada Pejabat Penerangan Daerah Kinta, Puan Nurul Azira. Baik, seterusnya suara daripada Sekolah Izzuddin Shah. Kita bawakan wakil belia pelajar kita, Saudari Nur Alia Ashikin binti Rosni. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar adik-adik semua? Sihat ke? Nampak bertenaga ya? Okey, baik. Seperti yang diperkenalkan oleh pengacara majlis kita. Terima kasih pengacara majlis kita yang cantik yang berada di hujung sana. Kami gandingan Farhan dan juga Nono. Saya ialah Muhammad Amirul Farhan bin Muhammad Daud dan gandingan saya Nur Fatihah binti Abdul Jamin yang akan membawa adik-adik semua menyusuri perbincangan mengenai topik kita pada hari ini, iaitu jenayah pemerdagangan orang dan penyeludupan migran. Tahu tak apa dia? Pemerdagangan orang dan juga penyeludupan migran? Tak tahu. Bukan migrain ya, migran. Okey, tapi sebelum tu kita nak juga mengucapkan selamat datang kepada adik-adik yang hadir pada hari ini. Dan saya dikabarkan ada 500 orang pelajar yang hadir. Ramai tu Farhan. Ramai. Dan tak lupa juga, kita juga bersiaran secara langsung di penerangan Perak Page. Dan juga selamat datang kepada yang sedang menonton secara langsung di Facebook kita pada hari ini. Okey, baik Nono. Tidak lupa juga kita ucapkan ribuan terima kasih atas kesudian pihak Sekolah Izzuddin Shah yang berusaha Encik Hasri bin Sahabuddin, penolong kanan ehwal murid, kerana sudi bersama-sama kita pada hari ini, Farhan. Ya, terima kasih banyak-banyak kita ucapkan. Dan bagi yang menonton juga, jangan lupa untuk follow, like dan juga share di Facebook penerangan Perak Page kita. Baik Nono, hari ini berapa hari bulan? Okey, hari ini 19 Oktober 2022, hari Rabu. Adik-adik semua dan penonton-penonton maya kita akan bersama-sama kita hari ini pada selama 1 jam. 1 jam. Yang akan mengikuti forum bersama kita mengenai topik apa, Farhan? Topik yang kita baru je cakap tadi, iaitu topik anti pemerdagangan dan juga penyeludupan migran. Okey, baik. Adik-adik sekalian, untuk hari ini, untuk kita membicarakan topik yang cukup viral, yang cukup panas diperkatakan pada masa ini, kita bawakan 3 panel khas yang kita bawakan daripada pelbagai agensi. Ya Nono? Jadi ya, mungkin kita boleh boleh kenalkan. Kita nak kenalkan panel kita yang pertama, iaitu Inspektor Marshila binti Azizan Elias Maizan daripada Jabatan Siasatan Jenayah IPK Perak. Assalamualaikum Puan. Sihat Puan? Dah makan Puan? Belum makan lagi? Tak apa, insya-Allah. Baik, Farhan, untuk pengetahuan semua, ini merupakan kali keempat kita jemput inspektor bagi taklimat isu perdagangan orang dan penyeludupan migran. Ya, dan saya janji, saya jamin, saya yakin adik-adik mesti tak menyesal ikut forum pada hari ini. Ya, betul tu Farhan.
Okey, baik. Seterusnya, siapa pula yang bertudung hijau yang ada kat tengah-tengah Yang tu? cantik, molek, bergaya tu Farhan. Tak lain tak bukan adalah yang berusaha Puan Nurul Azirah binti Muhammad Yunus, pegawai penerangan daerah Kinta. Selamat datang Puan. Selamat datang. Terima kasih kerana sudi bersama kami hari ini. Terima kasih. Sihat Puan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Seronok hari ni dengan student-student Seronok. sekolah Izzuddin ni. Betul, cukup ramai, cukup riuh dan cukup mesra. Baik Farhan, rasanya tak lengkap lah kalau kita tak dengar suara wakil daripada suara anak muda kita Farhan. Siapa tu Farhan? Tiba-tiba saya rasa sedih lah. Kenapa Sebab tu? saya seorang je kumbang atas pentas ni. Alah. Saya tak ada pasangan. Saya ingatkan adalah gandingan saya, tapi apakan daya, kita ada saudari di hujung sana. Jadi kita perkenalkan juga wakil ataupun suara anak muda, wakil daripada sekolah Izzuddin Shah, iaitu siapa Adik Nono? Nur Alia Ashikin binti Rosni. Ah. Terima kasih. Tes. Hello. Bismillah. Okey, dimulakan dengan bismillah. Okey, baik. Okey Farhan, kita tak nak borak panjang. Kita Okey. nak terus masuk kepada forum kita pada hari ini Farhan. Okey, apabila kita menyebut tentang pemerdagangan orang dan juga penyeludupan migran, agak-agak apa yang terbayang dalam minda adik-adik sekalian? Pelbagai jawapannya, Nono. Betul, semua tu betul Farhan. Semua betul. Tak ada siapa yang salah. Tambah-tambah lagi sebelah sini. Semua betul. Saya punya part sebelah sini. Nono punya part sebelah sini. Semangat sikit. Okey, baik Nono. Mungkin kita boleh terangkan sedikit definisi pemerdagangan orang. Okey, kat sini saya akan menerangkan apa itu maksud pemerdagangan orang untuk makluman kita semua. Okey, maksud pemerdagangan orang merupakan satu perbuatan mengeksploitasi orang lain untuk mendapatkan keuntungan. Apa-apa yang adik-adik sebut tadi semua tu betul, Farhan? Semua betul. Dan bagi penyeludupan migran, iaitu mengatur, memudah atau merancang secara langsung atau tidak langsung kemasukan seseorang secara tidak sah atau melalui pengeluaran seseorang secara tidak sah dari mana-mana negara. Buku merah ke Farhan? Buku merah? Pernah dengar tak lagu Buku Merah Jangan Lupa Bawa, Moga-moga Belum Tamat Tempoh? Pernah? Kalau nak tahu, itulah buku kita kalau nak pergi ke luar negara. Kalau tak ada, kita akan jadi parti lah Nono ya. Betul, Farhan. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, kita teruskan dengan pusingan yang pertama. Kita nak tanya kepada panel kita yang pertama, Ah. iaitu Inspektor. Ya, saya. Okey, bolehkah Inspektor huraikan secara terperinci mengenai jenayah pemerdagangan orang dan penyeludupan migran? Silakan. Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada Jabatan Penerangan Perak. Terima kasih kepada Cik Asri, Pengetua Sekolah Izzuddin Shah. Okey, anak-anak saya yang happening pada petang ni. Relax, santai-santai je sebab kita ni bukan apa saya nak tangkap jenayah. Saya nak bagi pelajaran kepada anak-anak kita. Okey, berkenaan dengan isu anti pemandangan manusia ataupun lebih dikenali sebagai ATISOM. Okey, kalau dalam bahasa orang kampung saya lah, orang cakap apa ATIP ni, anti trafficking in person. Itu penyeludupan, pemandangan manusia. Okey, kalau bahasa untuk SOM punya adalah smuggling of migrant. Okey, kita boleh tengok dekat slide . Okey, boleh tengok dekat slide sini. Semua perkira anak-anak saya ni saya tahu dengan cikgu-cikgu semua handai-handai belaka. Penyeludupan pemandangan manusia ni dia banyak yang terlibat ialah forced labor, dia dengan ada 7 perbuatan iaitu cara dan kita punya aktiviti tujuan dia. Next. Okey, ini adalah section kesalahan yang terlibat dalam untuk kes ATIP iaitu section 12 sehingga section 23 itu obligasi pembunyian nanggoda. Next. Ini adalah pengubahsaian section yang baru-baru ni digubal oleh Perundangan Malaysia. Section 13 dah menjatuhkan kira ATIP SOM ni dia melibatkan
jenayah antarabangsa lah merentas negeri. Next. Ini adalah contoh keratan akhbar yang berlaku di Malaysia untuk pengetahuan cikgu-cikgu dan anak-anak semua. Kes ni betul cerita dia yang kanak-kanak diselamatkan ialah Atib dijadikan sebagai peminta sedekah. Dipotong tangan apa semua dan inilah dia mensasarkan untuk dia menunggang agama lah. Dia menggunakan agama sebagai alat untuk menjadikan anak-anak ni sebagai peminta sedekah dan ini yang pihak Polis Diraja Malaysia selamatkan di bawah Atik SOM 2007. Next. Ni adalah contoh kes berlaku dekat Green Town. Di Green Town, Ipoh, Perak. Ni dekat Maybank kalau kita tengok ni. Dekat Maybank kawasan Green Town. Itu adalah kita punya perhatian oleh Polis Diraja Malaysia. Yang kita buat pemantauan dan kita selamatkan mangsa-mangsa terdiri daripada pelajar sekolah yang tapi tidak disekolahkan mengikut saluran yang betul. Dan menggunakan Pusat Pertubuhan Agama Islam ni untuk mengeksploitasi kanak-kanak ni sebagai pengemis dan menjual macam kalender dan mengemis daripada orang yang lalu lalang daripada ni dan kita tuduh kes ni di bawah Seksyen 14. Kalau 14 lebih berat untuk melibatkan kanak-kanak. Next. Ini adalah kes di Mengelembu. Ni kes betul saya tak hiddenkan ni. Dia punya mangsa adalah merupakan satu kanak-kanak lelaki Rohingya berusia 12 tahun. Kita selamatkan ditendang masuk ke dalam longkang dan dieksploitasi bekerja di bahagian tempat cuci pakaian. Ialah dieksploitasilah dan keuntungan gaji tu diambil oleh tangkapan yang rambut macam kena karen tu. Rambut kena karen ni jahat. Tapi walaupun dia Rohingya, tetapi dia adalah manusia. Kita tak kira, Polis Diraja Malaysia ni dia tak kira apa. Dia kira apa yang ada ni kita selamatkan sebab kita ada sifat kemanusiaan. Kita patut bantu orang tu. Tengok kesan kecederaan, gaji dia ambil. Tetapi kesan kecederaan tu, kesan pukul tengah belakang dan ada yang bahagian-bahagian sensitif yang dicucuh dengan menggunakan puntung rokok. Ini kes berlaku betul dekat Ipoh, Perak. Okey, ni pula adalah kes Amah. Ni adalah saya fokuskan pada buruh paksa Amah yang dipotong telinga dan ditumbuk berulang kali sehingga buta kekal. Buta kekal. Ni kes dekat Mengelembu juga. Saya selamatkan mangsa dan sekarang ni alhamdulillah mangsa ditempatkan di Rumah Perlindungan Pulau Pinang dan mendapat kira motivasi untuk hidup balik. Orang cakap kita ni dapat kita selamatkan bukan apa, satu kepuasan bagi pihak Polis Diraja Malaysia kita dapat selamatkan mangsa dan kita tuduh tangkapan kita untuk memberi pengajaran kepada pihak-pihak yang lain supaya jangan berbuat sesama manusia begitu. Okay, next. Ini adalah penyeludupan manusia. Tadi saya ditajakan untuk klasifikasi Atib dengan SOM. SOM ni adalah senang je, sudup orang masuk Malaysia secara haram. Bukan melalui jalan yang diwartakan, bukan masuk guna AirAsia ke, guna MAS ke apa, tetapi menggunakan jalan yang tidak diwartakan. Okay, next. Ini adalah seksyen-seksyen kesalahan dia. Next. Ini adalah agensi-agensi penguatkuasa selain daripada Polis Diraja Malaysia, agensi-agensi yang terlibat dalam penguatkuasaan Atik SOM. Ini adalah termasuk APMM, Maritim, lepas itu Custom, lepas itu kita punya Immigration yang terlibat dalam dan termasuk Jabatan Tenaga Kerja. Next. Ini adalah contoh aktiviti haram yang dijalankan yang melibatkan warga negara asing. Yang smuggle ni orang tempatan, tetapi yang menjalankan kegiatan haram ini adalah orang warga negara asing. Jadi apa nak jadi dengan Malaysia? Betul?
Jadi cerita dia terlibat dengan rampasan dadah. Banyak anak-anak muda kita sekarang terlibat dengan dadah. Sedih saya, kebanyakannya adalah Melayu kita. Melayu kita yang banyak terlibat dan dia menjadikan masa saya menjadi PPS sekolah, pegawai perhubungan sekolah, saya pernah tangkap student waktu rehat ada sedikit baling dekat kawasan padang dan ambil dan bagi dekat kawan-kawan yang lain. Sekolah Melayu tu memanglah campur. Yang toke dia India, yang baling tu India. Tapi yang menjadi pusher ni adalah orang Melayu kita. Kerana duit sanggup rosakkan masa depan anak-anak kita. Nak jadi macam tu kan anak? Okey. Selain itu, orang kita ada terlibat dengan penyeludupan manusia. Sediakan bot. Takkanlah bot daripada luar negara. Jadi bot daripada kita pergi ambil interchange dekat tengah laut. Sudut manusia. Mau masuk ramai-ramai. Dah ramai-ramai masuk Malaysia ni tanpa ni. Penyakit pun banyak. Ekonomi kita teruk. Kita nak jadi apa? Lah kali melukut di tepi gantang nanti. Betul? Lepas tu, selain daripada sudut manusia, dia sudut senjata api dan barang-barang yang terlarang lah. Cerita dia. Selain tu, sudut rokok lah. Ada yang isap rokok lah dalam ni? Tobatlah home tak ngaku lah. Betul ke hak form 5 sengih-sengih tu? Hari ni lipstick pakai lip balm tu. Takut cikgu tangkap. Betul ke? Pelajar sini semuanya baik-baik belaka, Inspektor. Alhamdulillah. Saya cakap macam ni kerana apa? Anak saya yang sulung pun sebaya dengan anak-anak yang kat bawah ni. Anak saya sekolah sebelah aja, sekolah star. Jadi cerita dah, bukan saya tak katalah anak SIS ni, SIS kan, ni short form kan. Taklah macam tu, lepas ni sekolah baik-baik, orang kata. Semua terpelajar. Okey, lagi satu terlibat dengan perjudian. Saya harap yang mana yang lepas SPM ni, janganlah pergi kerja dekat kedai handphone ke apa ke. Dan tolong top up judi online. Saya rasa tahu kot, menggunakan aplikasi judi, KIS 88 apa semua tu, PUBG ke apa ke, yang bina ada senyum. Hak pakai cermin mata senyum yang tengah tu. Jangan duk ajak dekat junior macam tu. Sebabnya, andai kata ditangkap, anak-anak semua akan direkodkan kesalahan dia. Direkodkan kesalahan. Memang kita lepas SPM banyak yang akan tolong mak bapak cari duit. Tetapi kalau jual judi online, top up handphone untuk permainan game adalah satu kesalahan. Sebab saya bercerita ni, result dia cantik. Tetapi dia kena ada rekod. Ada rekod jenayah. Sebab kena tangkap, jual top up dekat kedai handphone. Tak jauh mana, Taman Perpaduan je. Jadi, dia nak masuk universiti tak terima. Dia nak pergi kerja gelap masa depan. Bukan kerana apa dia sendiri yang gelapkan. Dia tahu dalam pengetahuan dia, dia cukup akal fikiran. Dia tahu dalam pengetahuan dia jual judi online ni kepada remaja-remaja ni macam anak-anak semua kat bawah ni. Ni saya jangan kata makcik tak cakap, makcik cakap nah. Lepas tu, selain lepas tu, terlibat dengan CD Cerita Rompak. Cerita Rompak pun ramai jual. Sebab apa? Ayah suruh jual. Ada suruh jual. Jadi, syarikat kami ni Cerita Rompak pun adalah satu kesalahan. Lepas tu, terlibat dengan Along. Sebabnya bila terlibat dengan Along ni, itu yang punca-punca untuk jadi scammer. Berpunca daripada scammer, passing member get member. Sebagai contohnya macam, ada sini Muhammad Dani Farhan. Ada ke? Pergi tanda, lari awal. Cerita dia bukan apa. Member get member ni, dia passing nombor kawan-kawan dia kepada sindiket ni. Bila dia passing, kita lah macam member. Saya kawan dengan Cik Farhan. Contoh, Cik Farhan passing nombor saya. Lepas tu passing Cik Muhammad, nombor Cik Nurul. Passing nombor Cik Aina dekat sindiket. Jadi benda ni akan merebak. Tu dikatakan member get member. Tapi ni kawan tak guna. Tak boleh pakainya, kata. Sebabnya dia menjahanamkan. Scammer ni dia curi, dalam akaun kita pun dia boleh curi. Lagi saya tunjuk.
Okey, selain lepas tu dah pelacuran lah. Saya tak boleh tunjuk sebab pelacuran kita ada tangkap bawah umur. Pakai tudung labuh pun ada. Saya minta maaf nak cakap. Tudung labuh tetapi penuh stiker. Saya tanya kenapa? Ini cara mudah untuk dapatkan duit. Kesian adik-adik saya tak makan, dia kata. Sedih saya tangkap. Tengok saya pakai balik baju semua. Pakai tudung labuh tau. Pakai tudung labuh, saya pakai ni lagi. Sudah. Sedih saya. Umur baru 16. Tetapi dilanggan oleh mata-mata ni hidung belang ni, lelaki yang hidung belang ni dan dijadikan objek seks. Okay. Saya tak boleh tunjuk sebab lagi sekarang Ustaz Asri jeling-jeling kat saya lagi. Dia tahu ini bawah umur ni. Okay. Lepas tu terlibat dengan barang tiruan, banyak barang tiruan termasuk dengan arak seluduk. Arak seluduk pun ada banyak tiruan. Lepas tu rokok seluduk pun ada. Okay, next. Ini adalah contoh penyeludupan manusia. Ni kes dekat Kerian Perak. Bila dia orang buat masuk ni Myanmar yang masuk ke Malaysia secara haram dan berlaku kemalangan dekat Kerian. Saya tunjukkan contoh. Macam tu juga kalau kita pergi kat luar negara, andai kita diseludup. Sekarang ni ada yang baca surat abang kan, yang skamer apa semua dijadikan sebagai objek untuk bekerja. Mula-mula di offer kerja, lepas tu dijadikan sebagai inilah hamba untuk menjadi skamer kepada sindiket yang terlibat. Next. Ini adalah contohlah yang saya bagi tahu tadi, banteras pengemis apa semua. Seluduk hamba dan Kerajaan Akbar yang pihak Poli Darjah Malaysia buat serbuan dan kita selamatkan mangsa serta kita tangkap suspek-suspek yang terlibat dalam penyeludupan manusia. Okay, next. Ini adalah laluan kita ni di kawasan Hutan Melintang Perak yang terlibat dia interchange di antara bot ke bot. Yang saya bagi tahu tadi, kita ni rakyat Malaysia kita yang pergi ambil dekat situ. Siapa orang Hutan Melintang? Ada Dan tak ngaku kampung dia. Dan. Ya, betul benda ni berlaku interchange dekat international border dan kita punya rakyat tempatan ambil menggunakan bot tempatan buat masuk migran warga negara asing. Okay, next. Ini bersama juga sepadan perairan daripada Pulau Jarak. Next. Ada lagi? Okay, ini adalah satu hari lagi sebelum Hari Raya Aidilfitri yang baru-baru ni punya kita tangkap 164 orang migran warga negara asing terdiri daripada Myanmar, Bangladesh dan Indonesia yang masuk melalui perairan Kerian Perak. Ini kawasan Perak saya fokuskan pada kawasan Perak. Okay, next. Ini adalah penyeludupan manusia melibatkan warga negara asing iaitu Thailand. Sepadan Thailand dekat interchange dekat Golok dan masuk ke kawasan Perak lah. Next. Ini adalah kenapa diorang warga negara asing ni masuk ke Malaysia. Ini adalah tangkapan melibatkan warga negara asing di hutan melintang yang menggunakan bekalan elektrik Malaysia. Dia tak bayar bil elektrik, dia curi bil elektrik kita. Selain daripada itu, dia menggunakan warga negara asing untuk memproses ais yang kita minum setiap hari. Ni kawasan hutan melintang. Kes ni pun baru lagi. Tak sampai sebulan lagi. Next. Okey. Ni yang saya katakan sebagai makau tipulan panggilan telefon. Kita ada terima panggilan telefon kan? Selalu kita terima panggilan telefon daripada skamer ni. Apa yang adik-adik dengan cik-cik semua buat? Saya nak tanyalah. Prank balik. Wow, hebat. Hebatnya kamu. Betul ke prank balik? Kalau yang perempuan yang telefon macam mana? Oh, terima dengan hati terbuka kan? Redha. Ini rezeki. Betul ya macam tu? Kan? Form 5 semangat ya tengok belah ni, cerah ya mata. Okey, untuk pengetahuan anak-anak semua, cerita dia orang yang telefon ni, cerita dia, kita perlu buat report. Sebab kes dekat Kerian setengah juta, habis duit perniagaan bapak dia, tu pengadu adalah merupakan satu lelaki Cina berusia awal 20-an.
Dan bapa dia seorang ahli perniagaan dan habis RM500,000. Dia bayar dekat skamer. Skamer ni akan telefon dia. Okey, tengah-tengah kita melayari WeChat apa semua, macam kita pegang telefon ni, tengok-tengok muncul masuk apa perempuan. Lepas tu dia ajak kita untuk melakukan hubungan seks ke apa ke semua. Jadi jangan kita layan. Kalau kita layan lepas tu, kira tutup. Kalau tutup masih dia ganggu lagi, pergi buat report. Ni saya makcik ajak ni, suruh pergi buat report. Bukan kerana apa? Ramai ni yang bawah-bawah umur ni, ramai sangat-sangat yang terlibat. Takut ayah, mak marah, tak buat report. Tak buat report kerana apa? Dia telah membuka aib dia di dalam Facebook ke, dia telah membuka aib dia dalam WeChat, MiChat, Telegram, Omi, TikTok. TikTok tu cara dia untuk promosikan diri. Sebab apa TikTok wujud? Ada pelajar yang saya temu bual, kenapa terlibat dengan TikTok ni? Dia kata tak kerja, tak ngaji pandai pun tak apa. Ni makcik dia kata TikTok je, hasil pendapatan dengan TikTok. Dia tak tahu TikTok ni trend je. Masa berubah dari masa ke semasa. Habis TikTok ni nak kerja apa? Pelajaran tak ada. Dengan pelajaran ni kita boleh ubah masa depan kita. Okay, next. Ni adalah kedai akaun. Macam saya kata tadilah, menjadi kedai akaun bukan kerana apa. Macam mula-mula, okey, Danish kena ugut dengan sedikit lah. Lepas tu, sedikit kata apa? Macam mana Danish ni nak langsaikan? Kira nak tutup. Okey, dapatkan kawan-kawan Danish. Dapatkan kawan-kawan Danish ni macam mana? Okey, dia bagi nombor telefon. Dia bagi nombor akaun. Tahu tak anak-anak semua, kalau kata jadi kedai akaun ni menjadi pak sanggup lah, cerita dia pak sanggup. Kita bagi nombor akaun kita pada orang lain untuk orang lain masukkan duit ataupun menggunakan nombor telefon kita, daftar IC kita, guna nombor telefon adalah satu kesalahan dan boleh ditangkap. Kami ada satu kes. Bapak dia cikgu. Anak dia pelajar UKM. Lebih melibatkan 70 kes. Saya cerita dia student SEM 3. Dan kes dia masih lagi berjalan di mahkamah lah. Termasuk dekat Perak ni pun ada 10 kes dekat Perak. Dan lain-lain negeri lagi banyak lah. Dia menjadi kedai akaun dan menerima komisen daripada setiap duit yang dimasukkan ke dalam akaun dia. Dan dia boleh jawab dekat saya, dia tak tahu benda itu salah. Okay, next. Ini samalah dengan berkaitan dengan pelaburan dan Bitcoin, Forex, apa semua tu. Next. Ini adalah akaun yang digunakan dalam Kerajaan Akbar pun. Kalau anak-anak semua rajin baca surat abang ataupun melayari website ataupun melayari internet, kita boleh mendapatkan input-input yang berguna, apa punca-punca. Macam alhamdulillah menghadiri majlis pada hari ini pun, alhamdulillah, at least membuka mata. Supaya anak-anak semua jangan terjebak dengan jadi kedai akaun. Ada pelajar yang menjadi kedai akaun, dia pinjamkan akaun dia kepada sedikit. Jangan kata tak ada report yang di bawah umur punya. Dan dia terpaksa menurut kata sedikit tu sebab dia takut gambar yang mengaibkan disebarkan. Dan dia takut dengan mak ayah dia. Nak malu apa dengan mak ayah ni? Saya pun seorang ibu. Cerita dia. Cerita aja dekat mak kita. Daripada kita nak malu salam buat apa? Kita malu pada Allah Ta'ala lah. Betul Cik Asari? Betul? Cerita dekat mak kita. Jangan kita tanggung benda ni seorang-seorang. Jadi saya nak yang mana ada anak-anak yang mengalami benda ni. Kalau boleh, kalau kata segan sangat dengan mak tu, segan dengan mak ayah, cari cikgu kaunseling. Cari dengan orang sepatutnya, orang yang kita percaya untuk kita cerita. Next. Ni macam kata saya cakap beritahu tadi, kedai akaun boleh ditangkap. Bukan saya saja cerita. Ini betul. Ramai yang dah kena tangkap dan dituduh di mahkamah. Dan sayangnya ada rekod. Benda ni ada rekod. Bila kita buat tangkapan pihak Polis Darjah Malaysia tangkap, kita ada rekod. Rekod tu tak cantik, nanti kita nak minta kerja macam mana. Next. Ni Macau scam. Kalau kata ni menyamar,
ramai yang saya terima daripada aduan-aduan awam yang menyatakan menyamar sebagai labagasi lah, pengetua sekolah lah, yang melamar sebagai telkom lah, insurans lah. Jadi jangan kita layan. Anak-anak semua jangan kita layan. Seandainya kira benda ni melibatkan mental dengan emosi kita, kita laporkan pada pihak yang berkuasa. Laporkan pada Polis Diraja Malaysia. Next. Dia tindakan yang kita boleh buat. Kita tangkap. Lepas tu kita senaraikan, blacklistkan dekat akaun bank dia. Lepas tu kita memang boleh buka akaun. Akaun-akaun yang disasarkan ni, yang saya mentionkan dekat sini, memang betul transaksi hanya di kaunter dan tiada transaksi di online. Ada ramai yang dekat sini, yang ramai yang jauh-jauh daripada family, dia selalu melibatkan transaksi online. Dan rakan sebaya ni juga yang mengakibatkan anak-anak kita ni terdedah dengan online ni. Lepas tu, kalau boleh kat ATM ni, adalah yang mana gunakan masa perlu saja dan kita hiddenkan nombor PIN kita. Ni pun saya pesan dekat anak saya sebab kes pun berlaku dekat sekolah anak saya. Sama juga, tiba-tiba family masuk duit, tak ada. Family tak masuk duit ni, jadi saya kata laporkan pada pihak polis supaya kita boleh trace daripada akaun mula-mula, okey, masuk akaun Cik Farhan. Lepas tu dia pindah akaun Cik Not, lepas tu dia pindah. Benda ni sekejap saja, di hujung jari je dia klik. Zaman canggih. Jadi bermakna, Puan Inspektor, kad ATM tu kita kena simpan password tu. Maksudnya seorang tak boleh kongsi dengan kawan-kawan lah. Sebabnya tak boleh kongsi kerana apa? Kat depan kad kita kan ada nombor. Belakang kita ada 3 angka, betul? Lepas tu dia sekarang ni, macam sebelum ni, bank tak ketatkan lagi untuk PIN ataupun TAC. Okey, dia melalui handphone. Kadang-kadang handphone ni sedikit pegang. Jadi pengeluaran macam biasa juga. Cuma kita boleh monitor melalui Maybank, macam saya guna Maybank tu, kita boleh monitor pengeluaran wang kita melalui online. Dekat komputer, akaun ni dah masuk duit, ni. Kita tak tahu punca. Kita anggap, okey, abaikan. Sebabnya bagi kita tak ada apa. Tapi bila kita kena tangkap, cerita dia, macam yang pelajar tu, bila kena tangkap, baru dia tahu itu adalah satu kesalahan. Dah kira terima macam orang masukkan 5,000. Sedikit bagi kat dia 50. Sebab itu kita boleh tuduh dalam pengetahuan dia terima imbuhan tu. Okey, baik Puan Inspektor, kita simpan untuk pusingan yang kedua selepas ini. Betul, Saya tengok adik-adik yang berada di bawah ni semuanya cukup prihatin mendengar pelbagai ilmu yang telah disampaikan. Betul-betul khusyuk ya mereka. Begitu khusyuk. Saya rasa okey. Baik, kita boleh beralih kepada panel kita yang kedua. Oleh itu, yang berusaha. Kita nak tanya kepada Puan Nurul lah pula. Kita nak tanya pula. Soalan yang kedua, apakah peranan pihak Jabatan Penerangan dalam menangani jenayah ini? Silakan Puan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bang Farhan dengan Kak Nono, moderator kita pada hari ini. Yang saya hormati Cikgu ataupun Ustaz Hasri bin Syabuddin, Ketua Penolong Kanan Hai Ehwal Praja SIS, sahabat saya, mana ke dia tadi, penolong pengarah bahagian gerak saraf dan juga isu Jabatan Penerangan Negeri Perak, cikgu-cikgu yang ada di belakang sana, rakan-rakan saya, tim daripada Pejabat Penerangan Negeri Perak dan juga Kinta, daerah Kinta, seterusnya pelajar-pelajar Sekolah Izzuddin Shah yang saya sayangi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Okey lagi ke? Mengantuk? Okey. Seronok tak dengar taklimat tadi ataupun penerangan daripada inspektor? Alhamdulillah. Betul-betul ni inspektor. Diorang memang bagi perhatian. Kalau ikutkan inspektor ni, kalau kita biarkan sampai kita dah janji dengan sekolah, program ni kita cuba selesaikan dalam masa sejam saja forum ni. Tapi kalau tengok tadi inspektor semangat, dia seronok macam anak-anak sendiri. Kita nak menyampaikan maklumat kepada awak semua ni. Jadi banyak. Dalam masa sekejap tu tadi macam-macam kan. Kalau ikut tadi sepatutnya kita hanya nak cerita pasal pemerdagangan orang.
Tapi inspektor juga bagi ilmu, maklumat mengenai macam mana kita nak buat, macam mana kita nak menangani masalah-masalah skema, betul tak? Okey, jadi saya rasa untuk makluman semualah, mungkin yang tadi semua faham. Okey, inspektor ni polis. Inspektor ni bukan calang-calang tau, dia bukan sebarangan polis. Dia adalah komando. Tengok badan kecil comel kan? Kalau siapa berani nak jadi menantu ke boleh try lah lepas ni. Tapi faham-faham lah dia komando. Setakat macam awak semua ni sebelah tangan je dicekak saya rasa inspektor ya. Okey, jadi okey boleh tengok tadi, awak semua boleh tengok tadi. Faham tugas-tugas inspektor di dalam isu ini, isu pemerdagangan orang. Tapi kenapa ada jabatan penerangan kan? Kenapa pula ada makcik penerangan ni nak cerita apa pula? Jabatan penerangan buat apa? Okay, jadi saya nak cerita kat sini peranan jabatan penerangan. Sebelum tu ada tak kat sini yang keluarga dia kerja dengan jabatan penerangan? Tak ada. Tak nak mengaku? Malu? Jangan malu ya. Jabatan penerangan ni salah satu jabatan yang paling tua di negara kita. Kami baru saja menyambut ulang tahun yang ke-112. Ulang tahun Jabatan Penerangan Malaysia. Lagi tua daripada kemerdekaan kita kan? Lagi tua daripada umur Tun Mahathir. Kita dah ada lama. Jadi pada dasarnya untuk makluman semua dan saya rasa semua pun tahu. Nama pun penerangan. Jadi Jabatan Penerangan ni tugas dia adalah untuk menyampaikan maklumat ataupun dasar-dasar kerajaan kepada semua rakyat-rakyat ni, semua masyarakat supaya faham apa yang nak kerajaan sampaikan. Jadi dia bukan hanya cerita pasal pemerdagangan orang. Kalau tengok apa saja maklumat, apa saja yang nak disampaikan. Kita ada macam-macam kaedah, mungkin saya cerita lepas ni. Tapi sekarang saya nak cerita dulu peranan Jabatan Penerangan khususnya untuk isu pemerdagangan orang. Okey, jadi macam saya kata tadi, Jabatan Penerangan ini bertanggungjawab untuk menyampaikan maklumat-maklumat kepada masyarakat. Jadi tadi inspektor dah cakap banyak tadi tu, sampai tak maklumat tadi? Alhamdulillah. Sebelum ni mungkin tak tahu kan apa dia MAPO. Apa kan? Saya sendiri pun tak tahu. Okey, jadi saya rasa amanah yang nak kena saya sampaikan iaitu menerangkan, menyampaikan maklumat. Hari ini dah saya capai. Alhamdulillah, halal dah gaji saya untuk hari ini. Pelajar-pelajar, 500 orang pelajar Izzuddin Shah dah faham dah isu ni. Nanti boleh balik sampaikan pula kepada keluarga. Hari ini juga kita selain pada dalam ni, insya-Allah yang mana penonton-penonton di Facebook, sebab hari ini kita ada live streaming kan di Facebook Jabatan Penerangan. Nanti boleh cakap dengan mak ayah, boleh tengok. Ada awak ni. Nanti kalau siapa yang rajin berinteraksi dengan kita, adalah keluar dalam live kita nanti. Mak ayah boleh tengok, oh anak aku bagus kat sekolah, pandai, bertanya. Kan? Okey, selain daripada tu, saya pun tak nak awak semua boring petang-petang ni sedap tidur je kan. Kalau ikutkan waktu ni waktu apa? Prep tak boleh tidur lah. Ya, belum tidur lagi. Okey. Jadi kita juga akan berinteraksi. Saya tak nak saya seorang je bercakap. Jadi kalau rasa nak tanya ataupun nak jawab, nanti insya-Allah Kak Sarah kalau ada yang jawab soalan, tu nampak tak kat depan tu hadiah, ada hadiah untuk awak semua. Jadi kami begitu orang kata seronok nak sediakan hadiah supaya orang kata pelajar-pelajar di Izzuddin Shah ni dapat manfaat daripada program yang kita adakan pada hari ini. Okey, setakat ni okey tak? Okey, jadi yang macam saya kata tadi, peranan utama Jabatan Penerangan ialah menyampaikan maklumat ataupun dasar-dasar kerajaan kepada masyarakat. Apa saja isu yang kerajaan nak sampaikan. Kalau tengok sebelum ni COVID kan, jadi kalau biasa tengok van-van penerangan tu walaupun ada yang tak apa nak cantik tu, tapi kalau di taman-taman perumahan awak ke merata sekolah ni pun ada lalu kan yang menyampaikan maklumat, pergilah vaksin, itu semua daripada Jabatan Penerangan kan. Okey, untuk isu pemerdagangan orang ni, kami merupakan jawatan kuasa yang bertanggungjawab untuk dipanggil jawatan kuasa multimedia dan juga promosi. Jadi bukan promosi marilah kita memerdagangkan orang, tak. Tapi macam yang kita adakan hari ini, kami nak promosi kepada masyarakat wujudnya jenayah ni.
Jadi jenayah ini adalah satu jenayah yang besar di dunia. Selain daripada yang pertama jenayah, siapa tahu jenayah paling besar di dunia yang pertama apa? Saya bagi hadiah. Pandai, siapa jawab tu tadi? Cepat angkat tangan. Nanti Kak Sarah bagi hadiah Kak Sarah yang jawab dadah tadi. Pandailah student Izzuddin ni. Alhamdulillah. Okey, ambil hadiah dengan kakak, dengan abang. Wah, besar dipilihnya hadiah. Okey. Sorry saya tak nampak tadi, tapi daripada sana saya dengar suara dia. Okey, very good. Okey, jadi betul. Jenayah utama di dunia adalah dadah. Okey, jadi sekarang ni jenayah yang kedua ialah pemerdagangan orang. Okey, macam daripada benda ni dah lama, tapi sekarang kita ada kesedaran, kita negara yang bertamadun. Jenayah ini sangatlah tidak bertamadun kan? Kita manusia, ada kebebasan kita, kenapa kita perlu diperdagangkan? Walaupun cerita Piramli kata apa, jual orang lagi untung kan? Tapi itu adalah satu jenayah yang sangat tidak bermoral. Jadi di peringkat dunia, orang kata dipantau oleh US lah, oleh United States of America, dia ada letak tahap-tahapnya tau. Dia letak negara-negara ni dipanggil third tier, second tier, first tier. Negara mana yang mematuhi orang kata bertanggungjawab untuk bersama-sama menangani masalah ni, dia akan labelkan. Jadi malangnya negara kita pada tahun 2021 diletakkan di third tier, tingkat yang paling bawah dalam membantu menangani pemerdagangan orang ni. Jadi malulah kan. Kita ni negara Islam, bertamadun, maju, tapi kita orang kata buat tak tahu je pasal pemandangan. Sebabnya negara kita ni merupakan negara transit, inspektor ya? Transit. Kita bukan pengeluar, kita bukan supply orang ni untuk diperdagangkan, tapi dia nak hantar ke negara lain, dia melalui negara kita, dia tumpang letak dekat negara kita. Jadi kerajaan telah menubuhkan sebuah majlis, dia panggil MAPO tadi tu, Majlis Anti Pemerdagangan Orang, yang orang kata dianggotai oleh pelbagai agensi lah, pelbagai kementerian. Macam polis tadi dia agensi penguatkuasa. Jadi dia memang kerja dia tangkap orang. Itu yang kita panggil Puan Inspektor sendiri bercakap dengan awak. Sebab kalau saya yang cakap Jabatan Penerangan, kami hanya tahu teori saja. Tak seronok kan? Tak dapat pengalaman. Macam Inspektor tadi dia tunjuk gambar tu gambar sebenar. Yang berlaku di kawasan kita. Tak payah ambil jauh-jauh sampai ke KL, sampai ke mana. Okey? Okey, jadi Kak Sarah suruh cepat. Okey, saya cepat. Jadi salah satu orang kata jabatan di bawah majlis tadi adalah Jabatan Penerangan. Jadi itulah peranan dia. Selain itu dia ada juga kementerian lain seperti Kementerian Pembangunan Keluarga dan Masyarakat. Dia akan membantu juga. Dia ada NGO yang membantu. Sebab bila kita dah tangkap mangsa-mangsa ni, kita tak bolehlah biarkan macam tu. Kita akan bantu mereka juga. Okey? Jadi saya dah di warning banyak kali, jadi saya serahkan baliklah kepada moderator kita. Okey. Okey, baik dia. Itu dia satu penjelasan yang sangat jelas saya kira ya Nono. Ya, betul tu Farhan. Sangat terperinci. Sangat terperinci. Tapi saya rasa macam tak lengkap lah kalau kita tak dengar suara muda wakil daripada sekolah Izzuddin Shah itu sendiri. Jadi dengan ini kita nak tanya soalan. Tanyakan Nono. Okey, kita nak tanya. Mungkin adik boleh berikan sedikit pandangan mengenai jenayah pemerdagangan orang dan penyeludupan migran ni. Silakan adik. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, semua sihat ke? Okey, alhamdulillah. Terima kasih kepada moderator. Yang berbahagia, yang dihormati Ustaz Hasri bin Shahabuddin, iaitu selaku penolong kanan hal ehwal murid Sekolah Izzuddin Shah, guru-guru yang berada di belakang sana, serta sahabat-sahabat saya ataupun adik-adik lah kot. Boleh kan? Okey, alhamdulillah. Okey, sebenarnya yang kita sedia maklum kan, isu Majlis Anti Pemerdagangan Orang dan juga anti penyeludupan migran merupakan isu yang adik-adik semua pernah dengar ke?
Maksudnya isu ni sebenarnya sering disiarkan di media massa. Contohnya buletin-buletin, lagi akhbar-akhbar dan juga majalah-majalah. Okey, dekat sini kita sedia maklum. Sebenarnya dunia sekarang ni tengah mengalami globalisasi, iaitu dunia tanpa sempadan. Ya, dunia tanpa sempadan. Jadi menurut saya lah kan, jika saya mengajukan soalan kepada adik-adik saya yang ada kat depan ni, 70 hingga 80% daripada mereka mungkin tak mengetahui tentang kewujudan MAPU itu sendiri sebenarnya. Sebab apa? Sebab mungkin adik-adik ni lebih mengenali tentang isu penculikan, isu pencetakan yang seperti Inspektor cakapkan sebelum ni, isu parti dan juga sebagainya, kan? Betul tak? Jadi sebenarnya bagi saya, menurut saya, isu ni sebenarnya sewajarnya perlu dititik beratkan dalam kalangan pelajar itu sendiri. Sebab kita mungkin ada setengah orang yang sebenarnya nak dikatakan semua ada gadget, betul tak? Canggih-canggih lagi pun, kan? Jadi sebenarnya kita ni sebagai pelajar, sebenarnya kita patut memanfaatkan benda itu sebenarnya. Sepanjang, sebenarnya isu migran, isu parti ni sebenarnya saya belajar seawal umur 18 tahun dalam mata pelajaran subjek pengajian am, iaitu subjek STPM lah. Okey, jadi sebenarnya dalam ni ada mengatakan pelbagai cara ataupun langkah yang perlu kita ambil, terutamanya dalam kalangan pelajar. Jadi itu je. Okey, baik, itu dia pandangan daripada anak muda kita. Jadi selesai sudah pusingan pertama kita. Mungkin kita nak masuk ke pusingan yang kedua. Oleh kerana kita kesuntukan masa, mungkin kita beri lebih kurang 3 ke 5 minit untuk serba sedikit para panel kita untuk berkongsikan dengan adik-adik kita pada hari ini. Boleh ya para panel? Boleh. Sebab terlalu banyak sangat maklumat yang nak disampaikan. Jadi mungkin kita akan teruskan dengan pusingan yang kedua. Okey, baik Nono. Baik, kita nak tanya panel kita yang pertama. Okey, Inspektor, bolehkah Inspektor terangkan sedikit mengenai peranan pihak berkuasa PDRM dalam membanteras jenayah ini? Mungkin secara ringkas. Habis ringkas ni. Ya, baik. Saya kalau bagi mikrofon ni tak berhenti cakap ni cerita dia. Cara gelak ya. Okey, secara ringkasnya kita ni mencegah dan mendapatkan maklumat daripada orang awam ni, anak-anak semua, cikgu-cikgu semua boleh memberi maklumat kepada pihak Polis Darjah Malaysia. Di samping itu menjadi mata dan telinga kita, pihak Polis Darjah Malaysia, untuk mencegah penyeludupan migran dan pemerdagangan orang. Kebanyakan yang diselamatkan oleh Polis Darjah Malaysia adalah maklumat daripada awam. Kita ada maklumat daripada awam, kira macam yang pembantu rumah tu, dia tak pernah keluar rumah. Contoh, pembantu rumah tu tak pernah keluar rumah. Jadi, jiran sebelah rumah dia tu yang memberi tahu pada pihak Polis Darjah Malaysia, dan baru kita boleh menjumpai amah itu dalam keadaan buta dan telinganya dipotong didera lah. Jadi, saya minta anak-anak semua ni yang mempunyai maklumat dan cikgu-cikgu sekolah sis ni untuk membantu pihak Polis Darjah Malaysia menyalurkan sehingga kita membenteras jenayah ini bersama-sama. Okey, baik dia. Itu dia peranan yang telah dijelaskan oleh Inspektor Mashila kita. Jadi mungkin kita nak teruskan dengan soalan yang kedua, Farhan. Soalan yang kedua kepada panel yang kedua. Puan Nurul lah. Di manakah saluran informasi yang disediakan oleh pihak Jabatan Penerangan mengenai isu pemerdagangan orang dan penyeludupan migran ini? Silakan Puan. Okey, baik. Saluran di mana nak dapatkan maklumat mengenai isu-isu ini. Jadi saya juga suka nak promosilah sedikit Jabatan Penerangan, bukan hanya untuk isu ini ya. Jadi macam saya kata tadi, kami adalah lidah rasmi kerajaan. Jadi apa yang disampaikan oleh Jabatan Penerangan tu bukanlah berita palsu. Boleh kongsi. Tak pasti jangan kongsi kan. Jadi dengan Jabatan Penerangan punya maklumat di media-media rasmi Jabatan Penerangan, itu semua boleh kongsi. Jadi kaedah-kaedah komunikasinya ada banyak.
Macam yang kita buat hari ini, kita buat secara bersemuka peranan kami. Kita jumpa sendiri dengan pelajar-pelajar SIS ni, kita bawa orang yang boleh menyampaikan maklumat tu. Itu salah satu cara kita mendapatkan informasi. Jadi boleh juga orang kata awak dapatkan maklumat dengan mengunjungi pejabat-pejabat penerangan yang berhampiran. Sebenarnya pejabat kami tu terbuka. Ya, kita juga ada pusat maklumat rakyat. Siapa tahu kalau di daerah kita ni dekat mana pusat maklumat rakyat Jabatan Penerangan? Ya? Kat mana? Ipoh. Senang je dekat Ipoh, memang dekat Ipoh. Jadi setiap daerah dia ada pusat maklumat rakyat. Meru bukan. Okey, saya cerita dulu. Pusat maklumat rakyat ni adalah sebuah tempat pejabat di mana awak boleh datang dapatkan maklumat-maklumat. Dia ada menyediakan perkhidmatan internet, komputer, semua boleh dapat maklumat di situ. Mana tahu kan nak periksa, nak buat karangan nanti mungkin cikgu nak keluarkan pasal isu pemandangan orang. Nak tahu maklumat lebih lanjut boleh datang. Okey, boleh juga dapatkan orang kata kami punya bahan-bahan penerbitan. Ini pun boleh dapatkan di pameran-pameran Jabatan Penerangan, di pejabat-pejabat penerangan dia ada. Saya berbalik pada tadi. Kalau pusat maklumat rakyat tadi yang saya kata awak boleh datang bila-bila masa ke pejabat tu untuk dapatkan maklumat dan menggunakan perkhidmatan internet tu. Kalau di setiap daerah ada di pejabat-pejabat penerangan. Ya. Puan, mungkin kita boleh tanya soalan cepu mas. Kalau ada siapa tahu mungkin kita boleh bagi hadiah. Ya, di mana terletaknya? Saya tahu dah dekat Ipoh tapi dekat mana yang di mana? Green Town. Oh, Green Town tu pejabat saya. Ini dia pusat maklumat rakyat. Dia boleh guna komputer, nak dapatkan maklumat-maklumat di situ. Mungkin kalau ada sesiapa. Lepas ni kalau tak tahu, lepas ni pelajar Izzuddin boleh datang buat lawatan. Minta cikgu bawa pergi buat lawatan, nanti kita... Angkat tangan. Saya dengar jawapan tu. Angkat tangan, siapa yang tahu? Kerusi yang ketiga tu. Kak Sarah. Tengok siapa yang boleh jawab tadi. Tu abang. Okey. Ya mungkin adik-adik boleh datang di bahagian tengah dewan. Mungkin boleh berkongsikan sama-sama dengan kita di manakah pusat maklumat rakyat daerah Kinta. Kuatlah sikit. Ipoh. Mana? UTC Ipoh. Betul. Okey, Pusat Maklumat Rakyat Daerah Kinta terletak di tingkat 2 bangunan UTC Ipoh. Jadi kalau masuk je pintu utama UTC tu, naik je eskalator tu yang ada tangga kiri kanan tu, terus je sampai. Lepas je ada kaunter utama tu, di sebelah tu adalah Pusat Maklumat Rakyat Daerah Kinta. Jadi bolehlah datang kan? Okey, selain daripada itu, kami juga menyampaikan kandungan-kandungan digital, infografik, maklumat-maklumat, apa saja yang ingin disampaikan oleh pihak kerajaan melalui sosial media kami. Jadi lepas ni, hari ni pun kita masuk, orang kata live dalam sosial media, bolehlah follow, terutamanya Pejabat Penerangan Daerah Kinta, sebab saya daripada Pejabat Penerangan Daerah Kinta. Okey, Pejabat Penerangan Malaysia, Jabatan Penerangan Malaysia, Jabatan Penerangan Negeri Perak. Jadi banyak info-info yang kita boleh tahu dekat situ. Terutamanya untuk awak jawab karangan nanti. Kan? Ada macam-macam isu yang kita boleh tengok daripada situ. Okey, selain daripada itu, kami juga merupakan penyelaras ataupun yang menguruskan media cetak dan media elektronik. Okey, jadi itulah antara contoh rangkaian atau tempat-tempat yang kita boleh mendapatkan informasi mengenai apa yang ingin disampaikan oleh pihak kerajaan kepada semua. Okey? Okey, boleh? Okey, baik Puan. Penjelasan yang cukup mendalam mengenai orang kata apa? Di manakah saluran yang boleh adik-adik akses untuk dapatkan maklumat mengenai info-info semasa. Ya Nono? Kita teruskan soalan yang ketiga boleh? Kita teruskan soalan dengan panel yang ketiga kita. Yeah. Dah lama sangat dia senyap tu. Kita ada peminat. Okey, baik. Teruskan Nono. Mungkin adik boleh kongsikan sedikit pengalaman sendiri mengenai jenayah pemerdagangan orang dan penyeludupan migran ni. Boleh Silakan. kongsikan pengalaman sendiri ke
keluarga ke, kawan-kawan ke? Silakan. Okey, kalau kita tanya pasal pengalaman sendiri mungkin tak ada. Tapi ini berdasarkan kisah-kisah yang telah dikongsikan oleh rakan-rakan saya. Okey, kisah ni sebenarnya kisah aktiviti pemerdagangan bayi. Kat sini semua sedia maklum ke pasal pemerdagangan bayi? Tak sangat kan? Okey, mungkin kat sini saya boleh memberikan sedikit kronologi. Okey, sebenarnya cerita ni adalah cerita yang realiti tau. Nanti adik-adik semua boleh buka dekat Google, try search. Okey, boleh? Okey, kronologi cerita ni sebenarnya yang pertama, sindiket ini sebenarnya dia adalah menawarkan kos penjagaan bayi tersebut dan juga kos bersalin tu secara percuma sahaja. Secara percuma kepada agak-agak siapa? Ya, apa dia boleh jawab? Boleh buat soal jawab ke? Okey. Boleh, silakan bangun. Cik. Boleh yang kat depan ni ke, kat belakang ke, kat belah sini ke, boleh. Hamil luar nikah. Ya, betul. Kepada ibu-ibu yang hamil anak luar nikah. Terima kasih. Okey, sebenarnya sindiket ini dia menjalankan aktiviti ini secara mestilah kita tahu kan, haram kan. Dia melalui Instagram. Dia pun ada Instagram tau buat benda ni. Okey, lepas tu selepas bayi ini dilahirkan, selepas bayi ini dilahirkan, bayi itu dijual dengan harga serendah, agak-agak adik-adik berapa? 1,000, tak adalah. Sikit sangat tu. Sebenarnya serendah 11,000 hingga ke 12,000 setiap bayi. Betapa banyaknya kan duit anggaran harga tu sebenarnya. Okey, tapi sindiket ni sebenarnya korang rasa, adik-adik rasa tumpas ke tak? Cepat-cepat, ada hadiah banyak ni. Boleh jawab, mungkin yang t-shirt warna, boleh dapat t-shirt tau. Okey, siapa yang nak jawab boleh pergi ke mikrofon di tengah-tengah. Kita minta siapa yang berani untuk menjawab soalan panel kita untuk mara ke hadapan. Siapa cepat dia dapat. Limited edition. Tumpas. Sudah pun tumpas di tangan kerajaan. Sudah tumpas di tangan kerajaan. Cik, sudah tumpas di tangan kerajaan. Boleh, betul. Terima kasih. Okey, sabar. Ada lagi soalan Sabar. Belah sini pun kena juga kan. Form 1, Form 2, betul tak? Kita bagi peluang kat belah sini pula. Asyik sebelah kanan je yang menang kan. Kita bagilah peluang sebelah kiri pula. Okey. Sebenarnya, sebenarnya sindiket ni telah tumpas di tangan pihak berkuasa disebabkan oleh laporan merupakan seorang suami dan isteri yang merupakan seorang guru, yang mana suami isteri ni beliau nakkan anak angkat sebenarnya, anak angkat. Jadi beliau meminta kepada ketua jenayah ni untuk menyertakan semua dokumen, salinan dokumen. Tapi pihak ketua ni mungkin tak dapat nak nyatakan dokumen itu. Jadi terima kasih. Okey, baik. Jadi selesai sudah pusingan kita yang kedua. Kita ada pelbagai soalan, kita ada pelbagai informasi yang telah dikongsikan. Baik Nono, mungkin kita nak open soalan. Ya, betul. Kita nak open soalan mungkin daripada sebelah kiri ke? Sebelah kiri pula. Kita bagi peluang kepada adik-adik sebelah kiri. Kanan je. Untuk menjawab. Untuk memberi soalan kepada para panel kita. Jadi kita open. Kita buka untuk ruang. Bertanyakan soalan untuk satu soalan kita minta. Siapa tanya soalan kita bagi hadiah. Siapa yang tanya dapat hadiah. Selalu siapa jawab dapat hadiah. Kali ni siapa tanya dia dapat hadiah.
Jadi kita persilakan. Kita ada wakil berbaju merah bersongkok hitam. Dipersilakan. Kita bagikan satu tepukan semangat kepada adik kita. Okey. Assalamualaikum. Nama Muhammad Iman Haji. 1S. Okey, soalan kenapa kita perlu ambil langkah serius dalam menangani isu mampu ini? Okey, soalan yang pertama, mengapakah kita perlu mengambil langkah serius dalam menangani isu mampu? Jadi kita teruskan dengan soalan yang kedua daripada adik kita di tengah-tengah dewan, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya nak tanya tentang benda top up game lah. Sebab tadi Encik Inspektor kata dalam menop up game adalah perjudian. Lepas tu saya nak tanya, dalam menop up game dalam game seperti PUBG ke Mobile Legend, adakah satu perjudian? Okey, baik. Terima kasih. Soalan yang sangat-sangat panas sebab rata-rata kita sekarang ni ada yang dah main game kan. Jadi kita ajukan soalan tersebut kepada yang berusaha Puan Inspektor kita untuk menjawab soalan. Silakan. Terima kasih anak yang baju merah tadi yang bersongkok tadi. Terima kasih, soalan yang bagus Sebabnya berkenaan dengan judi online ataupun lebih kenali sebagai JOL ni, rata-rata remaja sekarang ni termasuk sekali dengan anak saya. Cerita dia, saya dapat tangkap dalam handphone dia orang top up untuk PUBG ataupun Mobile Legend ni, dan ada lagi yang untuk KISS, dia punya apps dia tu untuk main game. Jadi wang boleh diperolehi daripada permainan tu dan boleh menyebabkan kelalaian dalam pelajaran. Untuk pengetahuan cikgu boleh cek handphone dia orang memang ada. Sebab saya cek dalam handphone anak saya ada. Dan saya dah block dah benda tu. Dan dia kata dia ingatkan tak ada apa. Sebabnya dia bina benda tu macam kita macam kita top up benda tu, kita top up melalui kredit tu dan kita boleh cuci duit. Bahasa dia punya ni, kita boleh cuci duit dan dapat dalam akaun. Dia masuk dalam akaun balik. Jadi sedikit ni dia mensasarkan, okey top up RM10, top up RM20. Mula-mula dia bagi untung lah. Lepas tu tak ada duit, itu yang menyebabkan berlakunya kecurian. Dia bagi asrama, dia berlakunya curi duit mak bapak sendiri dan duit belanja, sanggup tipu mak bapak untuk beli buku, semua latihan semua. Padahal dia ketagih dengan judi online ni. Dah jadi virus Kita kalau kena serang sebuah negara ni, dia serang melalui sistem pendidikan dan anak-anak muda kita ni. Betul Okey, baik. Terima kasih atas jawapan yang diberikan. Dan kini tibalah masa kita nak pergi ke pusingan yang ketiga. Ya, betul Tuan. Yang ketiga. Pusingan kita ada yang terakhir. last round. Tapi sebelum tu daripada tadi Asyik Inspektor Mashila je yang jawab dulu kan. Kali ini kita nak pergi start daripada tepi sekali. Jadi Nono, kita ajukan soalan. Kita nak tanya ke adik kita, apakah harapan ataupun cadangan daripada wakil anak muda kita mengenai isu jenayah ini? Okay, terima kasih kepada moderator. Okey, antara inisiatif yang saya merasakan agak boleh diterima adalah melantik duta-duta cilik. Melantik duta-duta cilik ni macam mana? Iaitu melantik di antara kalangan remaja yang mana mungkin pendekatan yang digunakan oleh mereka untuk menyampaikan, untuk memberitahu tentang kewujudan MAPO itu sendiri adalah lebih senang ataupun nak lebih senang faham, mudahlah untuk anak-anak ataupun adik-adik dekat depan ni faham tentang anti pemberdagangan orang dan juga penyeludupan migran itu sendiri. Hal ini disebabkan golongan remaja ni mempunyai pendekatan yang agak kreatif. Contohnya, zaman sekarang kita boleh guna TikTok, betul tak? Semua ada akaun TikTok ke? Tak dinafikan, memang semua ada akaun TikTok dalam ni kan?
Jadi mungkin adik-adik boleh menggunakan lepas kita dah dengar ceramah yang disampaikan oleh inspektor, oleh Puan Nurul itu sendiri. Mungkin adik-adik boleh gunakan platform itu untuk menyampaikan kepada rakan-rakan ataupun followers yang ada dekat dalam akaun TikTok adik-adik sendiri. InsyaAllah. Okey, baik, itulah harapan daripada wakil sekolah Izzuddin Shah kita. Tinggi harapannya, Nono. Ya, betul tu. Nampaknya TikTok bukanlah digunakan untuk sesuatu tujuan yang jahat, tetapi digunakan untuk tujuan kebaikan juga, ya, Nono. Oh, baru tadi kata tak ada, sekarang sokong pula. Okey, baik. Seterusnya, Nono, kita beralih kepada panel kita yang berada di tengah-tengah. Kita nak tanya kepada Puan Nurul, bolehkah Puan Nurul berikan sedikit nasihat daripada pihak Jabatan Penerangan kepada orang awam khususnya mengenai isu pemerdagangan orang dan penyeludupan migran ini? Silakan Puan. Okey, baik. Sebelum saya nak bagi nasihat tu, saya nak menjawab. Tadi sebenarnya ada 2 soalan kan? Tak adil, kesian pada yang bertanya. Dia tanya kenapa pentingnya kita tahu pasal isu ni. Betul tak? Betul yang bertanya tadi? Jadi saya jawab. Saya jawab sambil saya bagi nasihat lah. Sekali lagi kan moderator marah saya drag masa panjang-panjang. Okey, jadi penting kita semua tahu sebab secara sedar atau tak sedar, kita mungkin terlibat secara langsung. Kalau tak sebagai mangsa, kita juga terlibat sebagai orang yang melaksanakan ataupun menjalankan jenayah ni. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab awalnya nanti insya-Allah sekarang ni mungkin kita terlindunglah sedikit. Kita duduk dalam kawalan. Jadi lepas ni ada yang nak sambung belajar, pergi luar negara. Saya pasti budak SIS ni insya-Allah ke Kahirah kan, ke Mesir, ke mana-mana. Melanjutkan pelajaran di dalam atau luar negara. Jadi kita sangat-sangat terdedah kepada jenayah ini. Ya? Sebab kalau nak kerja nanti inspektor kan, kita mungkin ditipu. Kita mungkin ditawarkan pekerjaan yang indah-indah. Ingat tak yang baru-baru ni ada rakyat Malaysia yang berapa ratus orang Ipoh pun ada. Kena kurung dekat luar negara, kena jadi skamer, kena paksa diikat kaki tangan. Itu inspektor tahulah secara langsung isu yang terbaru tu. Jadi kita takut kita terlibat dengan jenayah yang macam tu. Okey, kita jadi mangsa. Kita ditawarkan pekerjaan, dibagi gaji yang tak logik. Awak baru habis sekolah atau baru grad universiti, ditawarkan gaji basic 5-6 ribu ringgit. Siapa tak nak pergi kan? Tapi kena bekerja ke luar negara contohnya. Kita pun pergi tanpa tahu lanjut apa benda kerja tu. Pergi je lah ikut kawan. Jadi nanti dengan awak dengan kawan-kawan kena jadi mangsa, kena scam, jadi mangsa, kena kerja, dipaksa. Dia janji contohnya jadi jurutera komputer. Sampai sana dia suruh kita hack akaun orang Malaysia. Telefon orang Malaysia, scam orang Malaysia. Itulah antara jenayah-jenayah perdagangan orang ni. Maksudnya kita ditipu. Kita ditawarkan kerja lain tapi kita dapat kerja lain, kita dipaksa. Bila kita dipaksa, itulah jenayah pemerdagangan orang tu. Jadi awak mungkin terlibat. Na'udzubillah. Jadi mungkin juga kita tak sedar, kita membantu pula. Tadi kita mangsa. Okey? Jadi kita juga mungkin tak sedar kita membantu. Contohnya kita bawa Grab, inspektor. Lepas tu kita tahu dah. Syarikat ni minta tolong kita bawa 5 orang contohnya warga asing pergi ke satu rumah ni contohnya. Kita tahu dia orang ni parti tanpa izin. Tapi kita bawa sebab ditawarkan bayaran yang tinggi. Kita diam-diam. Tak apalah dapat duit kan. So kita kalau tak kena tangkap tak apalah. Kalau kena tangkap dengan inspektor Masilah, yang tadi tu hukuman dia sangat berat. Ya, ada yang ikut sectionnya, kesalahannya macam mana, ada yang sehingga penjara seumur hidup, inspektor ya. Jadi jenayah ni sangat berat. Ataupun kita tahu jiran kita selalu kita nampak ada warga asing keluar masuk kan. So kita tak nak melaporkan. Jadi jangan kita orang kata menyumbang kepada berlakunya jenayah ni dalam kita sedar ataupun tak sedar. Jadi nasihat saya juga kita kena tahulah channel-channel di mana kita boleh laporkan. Selain daripada lapor dekat 999, kita juga dia ada talian hotline daripada Kementerian Dalam Negeri. Senang je nombor dia, boleh hafal 03 8000 8000. So kalau kita nampak aktiviti yang mencurigakan dekat kawasan perumahan kita ataupun saudara mara kita, pakcik kita kaya raya,
kita tengok dia kerja apa kan. Rupanya dia jual orang. Jadi kita tak nak keluarga kita tahu. InsyaAllah data maklumat pengadu dilindungi. Kalau kita kontak 03 8000 8000. Okey? Selain daripada tu, kita juga boleh orang kata join NGO. Macam hari ni saya amatlah ya menggalakkan bolehlah daftar Cik Fauzi ya, bolehlah daftar sebagai aktivis Jabatan Penerangan. So hari ni kita ramai-ramai daftar sebagai aktivis Jabatan Penerangan. InsyaAllah ada pelbagai manfaat yang kita akan dapat untuk kita bersamalah. Okey, boleh tak? Okey, jadi saya harap insyaAllah semuanya dilindungi daripada menjadi mangsa ataupun menjadi tokey kepada pemerdagangan orang ni. Orang SIS tak ada, insyaAllah tak ada yang terlibat. Okey? Okey, baik. Terima kasih atas nasihat daripada Puan Nurul Azirah kita. Okey, baik Nono. Kita simpan the best for the last. Ya, betul. Kita nak tanya soalan terakhir untuk inspektor kita. Terakhir je. Lepas ni tak ada dah. Boleh inspektor berikan sedikit tips pencegahan daripada menjadi mangsa jenayah pemerdagangan orang dan penyeludupan migran ini, dan seterusnya apakah saranan daripada pihak berkuasa PDRM sendiri mengenai jenayah ini? Silakan Puan. Terima kasih pengurusi majlis. Cerita dia, tips dia atas diri sendiri. Bagi saya, benda ni kita dah tahu. Kita dah datang ke ceramah pada petang ni, kita dah tahu. Dan kita elakkan benda ni. Dan yang punca utama sekarang ni yang tersebarnya adalah melalui media sosial. Sebagai contoh yang ni lah, yang paling utama, tak ada ni rasa macam tak boleh nak hidup. Betul tak sekarang ni? Ada yang umur 15 tahun kalau anak-anak semua baca surat khabar, dia sepahkan satu rumah, ada mak dia buat TikTok, kata anak dia 15 tahun mengamuk kerana tak diambil rampas handphone sebabnya anak dia banyak terlibat dalam pemerasan video bogel. Dia terlibat dalam pemerasan video bogel bukan apa? Dia tengok video lucah adalah satu kesalahan. Dan bila kena blackmail, dia tengok video lucah melalui ni handphone, kira dua hala lah dengan ni, dan dia ugut dan dia sanggup curi duit mak dia untuk bayar kepada sindiket ni. Tu saya kata, tip dia berpunca daripada diri kita sendiri. Kita ada otak, kita ada akal fikiran, Allah Ta'ala dah bagi kat kita. Kita boleh fikir baik dan buruk dia. Jadi tip dia, kita fikir sendiri. Apa yang kita lahiri ni adalah betul ke salah? Adakah mak kita dengan ayah kita ataupun cikgu-cikgu kita ajar kita menggunakan media sosial ni untuk benda-benda yang tak berfaedah? Saya nak tanya anak-anak, betul ke? Sebabnya kebanyakan yang media sosial ni ada baik positif dengan negatif dia. Jadi gunakan sewajarnya, gunakan media sosial ni untuk faedah diri sendiri. Jadi kita elakkan daripada kita menjadi mangsa ataupun kita menjadi pemangsa kepada orang lain. Okey, baik. Terima kasih atas saranan yang disampaikan oleh Inspektor Puan Marshila kita. Okey Nono, nampaknya kita dah nak habis ni. Masa mencemburui kita, Farhan. Dia cemburu sangat dengan kita pada hari ini. Jadi dengan itu, terima kasih kepada para panel kita kerana sudi berkongsi ilmu dengan adik kita pada hari ini, dan tidak lupa juga kepada penonton maya kita, Farhan. ya, daripada mula sehingga akhir sanggup bersama kita untuk orang kata mencari ilmu mengenai pemerdagangan orang dan juga penyeludupan migran. Okey. Maka berakhirlah sudah forum kita pada hari ini. Semoga adik-adik kita mendapat sedikit maklumat dan ilmu daripada panel kita pada hari ini, Farhan. Okey, dan kesimpulannya semua pihak perlulah memainkan peranan yang penting. Bak kata orang macam cerita kartun Wonder Pet, kita semua kena bekerjasama satu sama lain bagi membasmi jenayah penyeludupan migran dan juga pemerdagangan orang. Tapi Farhan, apa yang paling penting? Kalau adik-adik kita tengok ada satu situasi yang mencurigakan, apa yang kita kena buat, Farhan? Telefon Inspektor Marshila boleh? Oh, kita gurau. Mungkin kita boleh laporkan. Laporkan pada pihak polis ya. Kita laporkan kepada pihak polis. Terkejut Puan Inspektor bila saya nak bagi nombor telefon dia. Ingat tak nombor telefon yang saya sebut tadi tu? Boleh kita tanya bagi hadiah? 03. Boleh kita bagi hadiah? Mungkin kita bagi? Kak Zahra. Kita bagi. Pilih. Okey, pilih.
Okey, Abang Zalani pilih. Kita boleh pilih seorang. Okey, ada adik bersongkok hitam, berbaju hijau. Kita boleh tanyakan soalan cepu mas. Nombor hotline. Berapa adik? Nombor dia 03 8000 Betul. Okey, tahniah adik. Baguslah pelajar Izzuddin ni memang bagi perhatian. Terima kasih. Dan dengan itu, tak lupa juga kita nak ucapkan ucapan terima kasih kepada pihak sekolah Izzuddin Shah kerana menyediakan tempat yang sangat special pada hari ini. Berikan satu tepukan yang gemuruh kepada pihak sekolah Izzuddin Shah pada hari ini. Dan tak lupa juga ucapan terima kasih, Nono, kepada pihak sekolah Izzuddin Shah kerana sudi bekerjasama dengan Jabatan Penerangan Negeri Perak khususnya bahagian gerak saraf pengurusan isu bagi program Cambah Minda khas kita pada kali ini, Farhan. Dan kita juga tak lupa untuk ucapkan ribuan terima kasih dan juga ucapan penghargaan kepada pihak urus setia yang terlibat, iaitu tim cawangan media cyber kita yang menguruskan live Facebook kita hari ini. Tanpa mereka tiada live. Dan seterusnya tim teknikal kita, Farhan. Tim teknikal, tiada suara. Kita bagi satu tepukan lagi yang gemuruh. Dan juga tim penerangan daerah Kinta dan yang paling penting, adik-adik kita lah, Farhan. Saya nak satu tepukan yang gemuruh. Dan dengan itu berakhirlah sudah topik kita ataupun program Cambah Minda peringkat negeri Perak bagi tahun 2022 ya Nono. Dan dengan ini kita semoga kita berjumpa lagi, tapi sebelum tu kita nak war-war lah sikit. Nono, kita pun ada juga social media. Ya, betul. Adik bolehlah follow di Facebook Penerangan Perak page dan Instagram di Penerangan Perak page dan Twitter di Penerangan Perak. Dan kalau untuk pejabat penerangan daerah Kinta, untuk Facebook bolehlah follow Pusat Maklumat Rakyat PPD Kinta, dan juga siapa yang ada Twitter boleh P Kinta 1, dan juga untuk Instagram boleh follow Japan Kinta Official. Dan dengan ini berakhirlah sudah program Cambah Minda peringkat semoga kita daerah. berjumpa lagi. Ya, betul. Jadi dengan ini semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sama-sama kita tepuk tangan.